Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang berusaha urusan surau Seri Batu Ampang yang saya kasihi, yang ada Haji Pak Yang, serta Tuan Bilal, panggil Pak Din, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sama-sama kita dapat datang pada malam ini untuk kita menghidupkan amalan majlis ilmu. Allahumma shayban nafi'a, hujan pula, alhamdulillah. Allahumma shayban nafi'a, ya Allah, kurniakanlah hujan yang bermanfaat bagi kami, insya-Allah. Pagi tadi sahur hujan tak hujan, malam hujan, insya-Allah. Jadi kita sambung pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin, Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa, yang lalai. Yang lupa, yang lalai itu saya lah, ya. Jadi kita baca, kita dengar ni sebagai apa? Sebagai ketukan hati kita, supaya janganlah jadi di kalangan orang-orang yang ghaflah, orang yang lalai. Jadi bab yang ke-14, betul, bab yang ke-14, betul. Larangan minum khamr. Ya. Kita berhenti pada ni, habislah bab apa? Bab hak jiran tetangga. Abu Laits Al-Samarqandi rahmatullahi alaihi meriwayatkan dalam dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, akan dibangkitkan pada hari kiamat orang peminum khamr, peminum arak itu bermuka hitam, biru matanya, keluar lidahnya sampai ke dadanya, mengalir liurnya, air liur meleleh air liurnya. Tiap orang yang melihat akan jijik padanya kerana busuk baunya. Kamu jangan memberi salam kepada pemabuk, dan jangan menengok kepada mereka jika sakit, dan jangan menyembahyangkan jika mati. Masuk rahmatullah alaih berkata, peminum khamr itu seperti penyembah berhala jika ia menganggap halal khamr itu. Ada dua kategori orang minum arak ni. Kalau dah dirasa dia minum tu, bila tak cuba tanya dia, dosa tak? Macam orang tinggal semayang lah, kan? Tahu tak minum arak ni dosa? Dia tahu dosa, tapi dia tahulah bahawa dia tu sedang melakukan maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kan? Satu sudut lagi, dia minum arak tu dah sebagai dia punya minuman, sebagai kehidupan dia, kan?
Orang yang tinggalkan solat pun begitu. Apakah anggapan dia tidak solat tu? Adakah dia meninggalkan solat tu dia tahu bahawa dia berdosa, ataupun dia menolak kefarduan solat, kan? Ataupun dia salah, ataupun dalam kesesatan dia memahamkan solat itu, kan? Dia kata solat tu niatnya, kan? Dia tak mengikut landasan syariat. Ka'bul Ahbar berkata, sekiranya saya minum segelas api lebih baik daripada minum segelas khamr. Abu Laid Al-Samarqandi rahmatullahi alaih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram, wa man syaribal khamr fid dunya famata wa huwa yudminha wa lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Tiap-tiap yang memabuk tu arak, khamr, dan semua yang memabukkan itu haram. Dan siapa yang minum khamr di dunia sehingga mati belum bertaubat, maka tidak akan dapat minum khamr, arak di akhirat. Yang mana kita tahu ada ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak. Saya minumnya tapi tak mabuk pun. Positif tu kan. Bila disebutkan semua yang memabukkan tu haram, kan? Jadi siapa yang minum, maka dia haram lah. Tapi jenis-jenis arak-arak sekarang ni kan, kita pun tak tahu lah tak apa nama, menjadi minuman-minuman ni kan. Kok mabuk tu pula haram kan. Ni dia minum sampai 20 togok pun tak mabuk lagi, kan? Abu Laid As-Samarqandi rahmatullah berkata, Nabi SAW telah menerangkan bahawa tiap minuman yang memabukkan haram, dimasak atau tidak dimasak, sebagaimana riwayat Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma askara kathirahu ma askara kathiruhu faqaliluhu haram wa fi riwayatin ma askara minhul faraku faljur'atu minhu haram. Semua yang memabukkan jika diminum banyak, maka sedikit juga haram. Di lain riwayat, yang memabukkan jika diminum satu tin, maka seteguk juga haram. Nak mabuk tak mabuk, bila disebut yas'alunaka 'anil hamr wal maisir qul fihima ismun kabir wa manfi'u lin-nas ismuhuma akbaru min naf'ihima. Maka bila ditanya tentang apa? Tentang arak tu dan juga judi, kan? Walaupun kedua-duanya itu adalah dosa yang besar, kan? Dan ada juga dikatakan manfaat pada manusia, tetapi dosa itu lebih besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa itu lebih besar daripada manfaat keduanya. Walaupun ada manfaat, ada ke manfaat dia minum arak ni, kan? Kalau kita tengok-tengok tu, ada ya, orang nak mencari kebenaran kepada arak ni kan, dicarilah juga asalkan nak menghalalkan perkara tu. Tapi kebanyakannya besar, kan, lebih besar dia punya dosa dia. Maknanya bila melibatkan dosa tu adalah larangan yang kita langgar itu
lebih besar. Bila sahabat-sahabat di zaman sahabat radhiyallahu majma'in, di zaman Nabi lah, ketika belumnya turun perintah haramnya arak. Maknanya ketika itu memanglah arak tu dah menjadi minuman. La taqrabus salah in antum sukara. Jangan kamu hampiri solat, jangan kamu solat sedangkan kamu ni dalam keadaan mabuk. Jadi rupanya ketika tu masih lagi arak ni belum lagi belum lagi dia diharamkan. Jadi maknanya ketika duduk macam ni kan, duduk macam ni menanti solat kan, kalau kita pun teh sahabat-sahabat di kalangan mereka ni minum arak kan. Bila nak tiba waktu solat, tengok kepala tu okey tak, mabuk tak, kan, mabuk tak, poning tak, tak poning solat lah kan. Sehingga kan turunnya ayat yang berkaitan dengan ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Bila turun perintah solat berkenaan perintah tentang pengharaman solat dan pengharaman arak, maka ketika itu sahabat-sahabat bila dengar saja pengharaman arak, maka sahabat-sahabat telah pecahkan bejana tempayan yang berisi arak, sehingga kan ketika itu menjadi sungai arak dan cairan arak telah dipecahkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu ajma'in. Maka kita ni tak payahlah nak guna ayat tu pula kan. Dah dimansuhkan tentang apa? La taqrabus solah in antum sukara. Jangan kamu ni menghampiri solat sedangkan kamu di dalam keadaan mabuk. Tak mabuk pun. Dia guna pula ayat tu kan, sedangkan sudah mansuhkan tentang ayat berkenaan dengan in antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan tak mabuk. Turun saja ayat berkenaan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika telah hijrah lah ni. Jadi dalam keadaan sahabat ketika itu, iman para sahabat ketika itu dalam keadaan taat dan patuh, sami'na wa ata'na. Apa sahaja ketika itu perintah solat utamanya, walaupun ketika itu belum sebelum difardukan solat, bila tibanya solat yang Nabi kata asalnya 50 waktu kan, tapi tinggal 5. Bila sahabat-sahabat dengar minta maaf bila sahabat-sahabat radhiyallahu dengar, apa tak ambil yang 50 tu, kami sedia nak buat. Kita hari ni macam mana sebenarnya? Sebab apa? Sebab iman para sahabat. Iman para sahabat ni iman yang meningkat. Iman yang sentiasa ditarbiyah, iman yang sentiasa ditajdidkan, diperbaharui. Sebab itulah sahabat-sahabat ni berkeinginan dan bersedia untuk melakukan apa saja perintah-perintah Allah. Apabila diharamkan arak, diharamkan judi, diharamkan telek nasib kan, ansab, dan juga penyembahan berhala, wal ansab wal azlam, penyembahan berhala dan juga mengundi nasib. Selalu baik macam mana undi nasib ni? Undi nasib ni macam mana? Ambil lidi kau 3 batang kau 2 batang kau pilih yang mana kan. Lepas tu atau apa sajalah, apa saja telek nasib kan, apa saja yang berkaitan, yang secocok dengannya, sewaktu dengannya, maka semuanya adalah rejsun, semuanya adalah najis, semuanya kotor, semuanya keji,
ya, dan daripada perbuatannya yang apa, min amali syaitan, daripada syaitan. Abu Laid As-Samarqandi rahmatullahi berkata, peminum khamr yang dimasak, ya ini diformulakan, ya, diolahlah, itu lebih besar dosanya daripada yang minum tuak khamr yang tidak dimasak, mungkin diprogram kan, ya. Sebab peminum tuak itu berasa bahawa itu haram, tetapi yang minum khamr yang dimasak, yakni diolah, yang diformulakan itu ada kalanya ia berasa bahawa itu sudah halal sehingga dapat menyebabkan kekafirannya. Ya, orang yang minum dan tuak contohnya kan, saya pun tak berpengetahuan sangatlah tentang arak ni kan, apa-apa jenis ke apa sebagainya, tuak ke apa lagi, apa nama tu? Samsu tu kan, Samsu tu apa? Todi. Todinya. Sebut ya todi apa semua kan. Jadi satu yang tibar lah, satu yang tibar. Kalau tuan-tuan perasan, ada satu orang yang selalu duduk di bas stand Rumbau tu. Kan? Dia kadang-kadang dia muncul dekat masjid. Dia cerita agama memang anda tuan. Suruh dia baca Quran memang anda dia. Bahkan dia pernah kata masuk dalam pertandingan musabaqah lah, apa semua kan. Tapi minum arak. Saya dapat laporan lah daripada Abang Osman yang apa ni, yang Abang Osman yang gunting rambut tu. Dia punya geng tu. Kan? Seorang yang macam India Muslim tu kan. Bulan Ramadan dia datang kat masjid minta duit. Dia minta duit. Ada sekali tu tak apa kono, agak dia punya ni apa, dia punya agak lain macam sikit. Waktu ustaz tengah live ni, macam ni. Ustaz apa tu, Muhammad Kasim masa tu. Ustaz Muhammad Kasim. Datang dia minta duit, lepas tu berceramah dia sekejap itu. Cerita dia. Saya lepas tu apa nak buat orang jadi. Dia nak buat apa kan. Live dekat Facebook. Lepas tu bila saya tengok komen-komen tu, sebab ustaz tu jawab, dia kata mana ada duit. Lepas tu tak tahulah, netizen ni pun memanglah tu kata kan, main-main sodap dia yang dia nak type kan. Dia tak tahu background macam mana, orang yang datang tu macam mana kan. Memang mulutnya memang bau lah kan, memang bau. Kita bercakap ni memang bau. Datang masjid bukan suara pendek kan, mengayu dan sebagainya. Ya, memang kita pun tahulah, dia memang tak perasan yang kita ni macam tahu dia seorok apa ni minum arak kan. Orang serokok dia kan, dia dah biasa bawa rokok. Kita kalau yang tak serokok ni, kita baru sikit, dah tahu sikit lah. Sikit ya pun kan, daripada jauh kita dah tahu dah kan. Ini orang minum arak, kita tahulah macam mana bau kan. Dia tak sedar tu. Lepas tu meninggal dekat mana? Meninggal dekat bus stand. Saya tanya dengan Abang Osman tu, apa khabar? Meninggal lah. Dia saya dengar anak aku apa ambil jenazah dia untuk diselesaikan. Ya. Jadi kalau kita tahu keadaan macam tu, apa yang dilarang oleh Nabi, macam itulah keadaannya. Kan? Tapi kalau kita ni sebagai ahli keluarga, kenalah selesaikan. Ni kan kita pula ni kan. Kita kau dengan tetangga kita pun maklum lah, ya. Tapi sebenarnya kita pun tak boleh juga nak menghukum di situ. Ya. Kita kata dia ahli neraka dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita pun tidak boleh menghukum dia di situ selagi kita masih tak tahu apa yang tersemat, intikad dia kan. Kok mana tahu, kita tak tahu juga kan. Dalam keadaan dia begitu, tiba-tiba syahadah dah kan, habis ya kan. Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Kita pun tak tahu kan sejauh mana dia punya keadaan dia.
kan. Sebab tu sentiasalah kita, walaupun dia dalam keadaan begitu, sejauh manakah usaha kita sebenarnya untuk membawa dia kepada jalan kebaikan. Itu selalu apa yang diminum lah, tak tahu apa yang dia dalam botol tu kan. Toddy lah kat tu kan, toddy je tu yang biasa yang tradisional punya ni kan. Ya. Abu Sa'id Al-Samarqandi, Abu Laid Al-Samarqandi rahmatullahi alaih meriwayatkan dengan sanadnya dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berkhutbah berkata, hati-hatilah kamu dari khamr, sebab ia induk ibu dari dosa-dosa yang keji. Sesungguhnya dahulu ada seorang abid. Abid ni satu orang yang beribadah, ahli ibadah lah, selalu pergi ke masjid. Tiba-tiba ia bertemu dengan wanita pelacur. Maka ia dipanggil oleh pelayannya dan dimasukkan ke dalam rumahnya. Lalu ditutup pintunya, sedang di sisi wanita itu ada segelas khamr, segelas arak lah, dan anak kecil. Maka berkata wanita itu, engkau tidak boleh keluar sehingga minum khamr, atau berzina padaku, atau membunuh anak bayi itu. Jika tidak, maka saya akan menjerit dan berkata, ada orang masuk ke rumahku. Dia nak melakukan fitnah lah. Jawab orang abid itu, zina saya tidak mahu, membunuh juga tidak. Sebab dia rasa zina tu dosa dia besar, membunuh lagi tak sampai hati. Lalu ia memilih khamr sahaja. Dia pun memilih untuk minum arak. Dan setelah ia minum dan mabuk, maka ia berzina dan membunuh bayi itu. Rupanya tiga-tiga perkara dibuat disebabkan daripada perbuatan minum arak itu. Dan setelah ia minum dan mabuk, maka ia berzina dan membunuh bayi itu. Uthman radhiyallahu anhu berkata, kerana itu tinggalkanlah khamr itu, kerana ia sebagai ibu jari dari dosa-dosa. Dan sesungguhnya tidak dapat berkumpul iman dengan khamr. Satu orang yang beriman, tak mungkin dia minum khamr. Kalau dia minum khamr, kalau dia minum arak ketika itu, iman dia terangkat, iman dia tercabut ketika itu. Tidak boleh berkumpul dua keadaan satu orang itu. Bila dia minum arak, dia kata dia beriman. Sedangkan dia kata dia beriman, sedangkan dia minum arak. Dia tak boleh jadi macam tu. Melainkan harus keluar salah satunya. Kalau dia minum arak, dia tak beriman. Kalau dia kata dia beriman, maka dia tidak minum arak. Yakni seorang yang telah mabuk, maka akan keluar daripada lidah dan kalimat-kalimat kufur, lalu menjadi kebiasaan sehingga dibawa mati dalam kalimat itu, sehingga menyebabkan ia kekal dalam neraka. Kalau dalam keadaan dia mabuk ketika itu, dalam keadaan iman dia tercabut, iman dia terangkat, mati dia ketika itu, mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak beriman. Ad-Dahhak rahmatullahi alaih berkata, siapa yang mati sedang tetap minum, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mabuk. Ini semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hukum itu adalah hukum yang kita lihat pada zahirnya, begitulah. Hakikatnya wallahu alam juga. Sa'id meriwayatkan dari Qatadah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atu la yajiduna rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirah khamsimi'ati an.
500 tahun. Ni khamsimi'ati amin. Al-bakhilu wal manna wal mannanu wa mudminal khamri wal aqi biwalidayhi. 4 macam orang yang tidak akan mendapat bau syurga. Padahal bau syurga itu terbau dari jarak perjalanan 500 tahun. Yang pertama, orang bakhil. Orang yang kedokut, digonggamnya, kan, tak dilepaskan. Yang kedua, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, dah bagi kemudian sebut-sebutlah. Dan yang ketiga, orang yang tetap minum khamr. Yang keempat, dan orang yang derhaka terhadap kedua ibu bapanya. 4 perkara tadilah. 4 orang tadi, jenis 4 orang. Yang mana syurga bukan masuk syurga, bau syurga pun tak dapat. Tidak akan mendapat bau syurga. Sedangkan syurga ni dia disebut apa? Disebut mi'ati amin. Daripada 500 tahun sebelum sampai lagi dah terbau bauan syurga. Jadi bau pun tak dapat. Apatah lagi masuk syurga, wa iyadzubillah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah dilaknat, yakni dikutuk oleh dalam khamr itu 10 orang yang memeras dan minta diperahkan, dan yang minum, dan yang memberi minum, dan yang membawa dan dibawakan, dan pedagang dan dagangannya, dan penjual dan pembelinya, dan penanamnya, semuanya terlaknat. Yang soalan yang selalu famous kan, macam mana ni Ustaz, saya kerja kat pasar raya, dia jual arak kan, macam mana dia punya hasil? Kalau kita ni bekerja yang melibatkan arak, haram. Sama ada kita ni penyusun ke, kan, kita bekerja dekat kawasan tu, fatwa mengatakan haram, kan. Kita tak jaga cashier jual tu, tapi kita menyusunnya, susun kawasan tu, sebab kita kena bahagian air apa bahagian-bahagiannya ni masuk pula tentang bab arak. Kita juga terbabit juga. Kita jaga bahagian cashier, kan, siap, kadang-kadang siap pakai plastik ni, sarung plastik tu, lepas tu pegang dia kan, plastik tu dia buat trik kan, masukkan tangan tu, lepas tu pegang tu kan, ni lah agak je kan, pegang tu pula, lepas tu masuk macam ni. Itu pun termasuk kan. Contohnya yang ada kat tempat kita ni 7-Eleven lah kan, Speedmart kan. Tapi kita masuk, kita tak beli arak, boleh tak? Boleh lah, tak ada masalah kan. Kalau kita tak terlibat, kita jaga bahagian-bahagian yang tak melibatkan arak, maka hasil tu bersih, gaji kita tu bersih. Tapi melibatkan walaupun sikit keadaan sekalipun, maka gaji kita tu semuanya jadi sumber yang haram. Jadi kalau kita terlibat dengan perkara-perkara tu, kau anak-anak kita, kau saudara kita, kadang-kadang saya mengajar di Jet Mara di Teluk Kemang. Saya tanyalah, sebab yang depan-depan tu semuanya yang muda-muda kan, terlibat. Siapa yang pernah jadi cashier, siapa yang apa semua, kadang dia bertanya juga kan. Jadi hukum dia begitulah. Macam mana nak buat kan? Maka kalau kita rasa perkara itu kita dah tahu dari segi hukumnya, maka berhentilah daripada kerja itu kan. Sebab apa? Sebab hasil dia memang hasil yang haram. Walaupun kita sebagai cashier sekalipun, kita menguruskan sikit pembelian dia, maka haram. Tukang tuang kan,
Dekat mana yang dah? Dekat kita punya kapal terbang kan. Itu semualah terpabitlah, walaupun kita rasa macam hati tak redha pun dan sebagainya. Kadang-kadang dia lepas tuang tu yang baki tu dia campak macam tu kan. Termasuklah. Sebab tu kalau ada ruang, ada dan sebagainya, maka berhentilah daripada pendapatan yang boleh boleh mengotorkan kita punya pendapatan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tak mahu nanti. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar peminum khamr itu pada hari kiamat dari kuburnya lebih basi dari bangkai, lebih busuk dari bangkai, sedang botol khamr itu dikalungkan di lehernya dan gelas di tangannya, sedang di antara kulit dan daging badannya penuh ular dan kala jengking, dan memakai selipar daripada api yang mendidihkan otaknya, sedang kuburnya akan berupa liang neraka dan menjadi kawannya Fir'aun dan Haman. Wa'iyadzubillah, na'udzubillah min zalik. Jadi itu sebut sedikit dalam keadaan yang kita baca hari ini, ya. Kita sambung ya, sambung pada yang akan datang. Tentang apa? Tentang larangan minum khamr. Jadi kita sebenarnya dah tahu dah. Kan? Dah tahu dah kesan dan akibat dia. Bahkan kita ni orang beriman kan. Agak panjang juga dia punya ni. Nak habiskan ni. Ya, kita sambung lah. Sambung dan kita sambung pada 10 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kita taufik dan hidayah, dipelihara kita, keturunan-keturunan kita daripada perkara-perkara yang melibatkan apa sahaja arak, ya. Bukan nak kata minum, bahkan terlibat dengan apa-apa sekecil-kecilnya tentang apa? Tentang arak. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi